Chapter 3, okay, topik yang ketiga, iaitu kepadatan tanaman, atau kita lebih gunakan istilah planting density. Okay, dalam satu-satu kawasan, okay, berapa banyak pokok yang ada pada kawasan itu. Okey, di sini kepadatan tanaman atau planting density main peranan yang penting, kerana kalau kepadatan tanaman yang betul akan mempengaruhi profit pada company tersebut. Sebab macam balik pada chapter saya sebelum ni, pokok yang kita tanam, kita kena pastikan sulam balik ataupun supply balik mana pokok yang dah mati. Okay, sebab kita inilah main peranan. Pokok yang kita tanam di setiap kawasan tadi itu perlu full stand ataupun kepadatan tanaman, planting density, okay, dalam satu-satu kawasan. Okay, kerana banyak pokoknya di situ, semua pokok tumbuh dengan baik, maka akan memberi impak, okay, yang besar pada estate tersebut, baik daripada segi keuntungan dan sebagainya. Okay, kita tengok faktor-faktor yang dipengaruhi oleh corak kepadatan pada tanaman satu-satu kawasan ataupun planting density adalah jumlah hasil yang production, buah yang dihasilkan sepanjang hayat dalam tempoh dia ditanam 20, 25 ke 30 tahun. Hasil pokok, hasil buah, bunch pepang yang dihasilkan dalam setiap pokok tersebut, okay, memang main peranan penting. Bunch pepang every year, kerana setiap tahun kita akan buat bajet. So bunch pepang main peranan yang penting, tuan-tuan. Okay, tumbesaran vegetatif pada kawasan tersebut. Okay, ada setengah estate dia takkan benarkan vegetatif tumbuh. Okay, pendek kata kawasan tu naked ataupun bare, botak. Ada setengah company dia tak praktikan benda-benda macam tu. Ada setengah company dia akan mengekalkan moisturize pada kawasan-kawasan tersebut. Dia akan makan vegetatif, cuma dia tak bagi dia tinggi. Dia maintain berapa dia punya height, rendah, tinggi dan sebagainya. Okey, ketinggian pokok, okey, disebabkan etholated. Etholated ni tuan-tuan, sering kali berlaku, okey, especially pada kawasan mineral. Okey, disebabkan kawasan yang kita allocate suatu ketika dulu, 10 tahun, 20 tahun dulu yang kita tanam, tapi pokok kelihatan rapat. Sebab waktu mula-mula tanam, pokok tak akan kelihatan rapat sebab pokok masih kecil. Tapi bila dah besar, dahan dan sebagainya, itu menyebabkan pokok tu akan kelihatan rapat. So etholated. So ada, kalau di kawasan payak akan berlaku pokok lining, topel dan sebagainya, banyak, tuan-tuan. Okey, selalunya kepadatan tumbuhan atau pokok dalam satu-satu kawasan itu disyorkan lah, okey, mengikut standard operating procedure estate masing-masing. Kalau dalam note kita dekat sini, kalau tuan-tuan tengok, okey, kawasan rata, okey, sedikit beralun, okey, sedikit beralun, tanah yang baik, kita akan maintain dalam 136 pokok per hektar. Okey, 136 pokok per hektar. Kawasan yang marginal 148 pokok per hektar. Manakala yang berbukit 136 ke 160, okey, pokok dalam satu hektar. Okey, sebenarnya kalau payak agak kecil lah, ataupun gaung, okey, kita praktik dalam 120. Okey, tujuannya adalah untuk kita mengekalkan produktiviti di masa akan datang.
Okay, sewaktu kita buat harvesting nanti after first year, second year, third year, so kita nak maintain production dalam kawasan tersebut. Okay, itu sebabnya sekiranya kawasan itu kita menggunakan standard dalam 136, 140, 38, kita kena pastikan total pokok dalam tu betul-betul cukup, dan kita kena pastikan pokok hidup dengan sempurna. Okay. Kalau dalam tempoh kita tanam baru ada pokok mati, cepat-cepat kita kena buat supply ataupun sulam balik, kata lain sulam supply mana-mana kawasan yang vacant, ataupun kita kena planting balik mana-mana kawasan yang kosong dan sebagainya. Okey, seterusnya kita juga kena pastikan cara penanaman pokok sawit kita di satu-satu kawasan tu begitu penting. Okay. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab kita tanam, ada cara tanam. Okay, bukan kita tanam macam kita tanam sebarang-sebarang sekarang. Tak. Nowadays sekarang pun apa-apa durian ke, koko, getah, even tu lada hitam, semua ikut standard masing-masing tanam. Okay, contoh macam kelapa sawit, selalu corak tanaman yang kita praktikan adalah menggunakan sistem Tirom Petergrass ataupun segitiga kaki sama. Okay, Tirom Petergrass. Okay, di mana jarak tanaman kita selalu praktikan sekiranya kalau kita ikut standard ataupun stand per hektar 136, kita selalunya menggunakan jarak tanaman 92 meter. Okey, ataupun kalau 148 jumlah pokok untuk 1 hektar, kita selalunya gunakan 8 meter macam itulah. Okey, untuk kita jarak satu-satu pokok. Okey, jarak penting, tuan-tuan, jarak penting. Ada setengah company dia cakap okey, dia nak banyak pokok, so banyak pokok banyak buah. Okey, bukan macam tu tuan-tuan. Bukan cakap banyak pokok banyak buah. Banyak pokok dalam satu kawasan akan menimbulkan masalah dia akan datang. Okey, memang saya cakap berdasarkan pengalaman. Ada setengah company dia tak ambil konsultan ataupun penasihat yang betul-betul mahir dalam itu. Just so matter dia nak buah banyak, profit banyak, so dia kata why not you tanam pokok banyak-banyak kat situ rapat-rapat. Mungkin masa dia kecil kita nampak dia agak jauh, tapi bila dia dah tumbuh besar, so pokok makin lama makin besar, so pelepah akan lebar dan akan mengakibatkan pokok itu tadi akan bersaiz besar dan akan kelihatan rapat apabila pokok tu makin lama makin tinggi. So ini akan mengakibatkan isolated, leaning dan sebagainya. Okey, untuk jarak pula, jarak seperti yang saya cakap tadi ada 9.2 meter, 8 meter. Okey, untuk kawasan yang kita menggunakan dalam 160 planting density, selalunya kita praktikan 7.9 meter. Okey, jarak tanaman tu. Okey, jarak tanaman. Okey, untuk sedia maklum, saya rasa tuan-tuan pun tahu dalam pengiraan 1 hektar bersamaan dengan 10,000 meter persegi. Okey, 10,000 meter persegi. Kalau pendek cakap lah, senang kira saiz padang bola sepak standard padang bola sepak, iaitu keluasan untuk 1 hektar, tuan-tuan. Okey, dalam note nanti tuan-tuan akan tengok formula dia. Okey, formula dia, okey, jarak tanaman untuk kita tahu distance tanam satu pokok adalah kita kena tahu seperti sedia maklum berapa yang kita
planting density yang kita pakai, 138, 140, 142, 160, okey, dan etc. dan sebagainya. Daripada situ kita kena guna berapa jarak meter, okey, satu-satu dalam standard pokok yang kita nakkan untuk setiap satu hektar tadi. Di situ baru kita tahu berapa planting density yang perlu kita tanam, 8 meter atau 7 meter dan sebagainya. Okey, kalau dia cakap 8 meter, buat 8 meter tuan-tuan. Okey. Ini standard lah. Okey, itu biasalah. Kenapa ni rapat, ni jauh sangat, ini boleh tanam sini apa semua. Okey. Tak apa. Tapi dia punya efek dia nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang. Percayalah cakap saya, kalau kita buat tanah rapat-rapat, memang akan timbul masalah satu masa nanti. Okey, macam saya cakap tadi, proses penanaman atau jarak yang kita selalu, formula yang selalu kita pakai untuk penanaman kelapa sawit adalah segitiga sama, iaitu teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras, di mana sebab kenapa kita tanam ikut kaedah tu, sebab kita nak pencahayaan tu sama rata. Okey, sekiranya penggunaan sistem teorem Pythagoras tadi, so cahaya akan sama kena pada setiap pokok. Okey, akan sama, akan terima pada setiap pokok dan akan tumbesarannya yang sama rata. Okey, itu sebab tujuan kita menggunakan sistem teorem Pythagoras ataupun segitiga kaki sama. Okey, keluasan 1 hektar macam saya cakap tadi bersamaan dengan 10,000 meter persegi. Okey, dalam note tu tadi, dalam istilah kata keluasan rhombus mewakili keluasan yang merangkumi satu pokok. Okey, dan hasil adalah kepadatan tanaman per hektar. So sekiranya kita mendapat tanaman yang cukup, maka proses penghasilan, produktiviti di masa akan datang dapat mengekalkan sasaran atau target untuk setiap estate itu sendiri. Okey, sekarang banyak company dia tanam lebih, ada yang mengamalkan 180 pokok per hektar pun ada. Okey, kita tak sebutlah company mana-mana, tapi ada dibuat. Why? Sebab apa saya cakap macam ni? Ini kita share kat sini. Sebab sekiranya first year, kadang-kadang apabila kita tanam satu pokok yang baru, first year, second year, banyak pokok akan mati. So banyak pokok akan mati. Sekiranya kita tanam lebih, contohnya 180, dia punya stem per hektar, sekiranya bila first year, second year pokok banyak mati disebabkan oleh pest and disease dan sebagainya, maka density atau planting density, kepadatan atau palm strength itu akan berkurang. So dia paling-paling dia akan jatuh pada 160 dan dia masih lagi di tahap maksimum. Okey, maksimum untuk satu-satu kepadatan pokok tu tadi. So estate dan company tersebut masih boleh mengekalkan volume productivity dia dari semasa ke semasa, sebab dia masih lagi mengekalkan pokok yang banyak untuk setiap hektar dia tadi. Okey, itu yang sering kali banyak company praktikan. Okey, depend dengan kawasan yang ditanam lah, yang ditanam. Kalau kawasan kecil nak tanam lebih daripada tu pun tak dapat jugalah. Okey, tak semua company atau syarikat yang mengamalkan sistem tersebut, tak semua. So terpulang pada polisi company masing-masing. So the right way is kita ikut polisi company masing-masing. So lepas ni kita
berhenti seketika untuk pergi